Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pagi ini dapat kita sambung kitab ni. Alhamdulillah, idaman penuntut. Kita berhenti dekat sunat-sunat dalam sembahyang. Sunat-sunat sebelum dan dalam sembahyang. Dan sebelum tu kita dah selesai dah. Kita masuk sunat dalam sembahyang, sunat hai'ah. Muka surat 60 yang Jawi. Yang Rumi tak tahu apa. 29. Okey, 29. Yang nombor 38 tu kan? Yang 38 tu. Sebab kita 37 tu kita dah bahas sebelum ni dah. Betul. Kalau yang betul. Kalau yang Jawi tu 60 Jawi 60, Rumi 29. Muka surat 29, perkara 38 lah. Kan? B. Oh, iyalah B. Okey. Betul. Ba. Saya punya ba. Saya B tak jumpa. Oh, okey. B. Oh, doa iftitah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab idaman penuntut, membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Kalau kita tengok balik, kita tengah bincang berkaitan dengan sunat hai'ah. Sebelum ni kita pasal mengangkat tangan aja. Mengangkat tangan saja. Bab mengangkat tangan, cara mengangkat tangan, sunat mengangkat tangan, kadar mana, afdalnya macam mana. Yang ini bukan berkaitan dengan sah batal ni, berkaitan dengan kesempurnaan. Kalau kita tengok pula, lepas tu nak naik masa bila, nak turun masa bila, disebut jelas-jelas kat situ. Dan ada juga yang kalau dalam kitab tu yang tu dia suruh mirip ke kiri, suruh letak tangan tu belah kiri sikit. Saya ingat lagi perbahasan pasal tu. Kemudian letak tangan tu dekat letak pergelangan tangan tu macam mana, semua dia ajar, satu persatu dia ajar. Itulah hebatnya agama kita ni, agama yang sebenar. Ajar daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara pun ajar. Bukan ajar benda-benda yang besar, yang kecil tak ajar. Bukan juga ajar benda-benda yang kecil, yang besar tak ajar. Tak, yang sekecil-kecil perkara. Nak melangkah masuk masjid, nak melangkah masuk toilet pun dia ajar. Cara nak buang air pun dia ajar. Kaki kat mana, macam mana nak duduk dan sebagainya. Itulah nikmat yang kita dapat. Nikmat Islam baka dan keturunan. Nikmat lahir-lahir jadi Islam. Itu nikmat dia. Iaitu nikmat
nikmat dapat beramal tanpa susah payah kita nak cari tu. Nak cari Islam dan iman tu. Itu alhamdulillah. Itulah yang Allah bagi. Saya dah sebut sebelum ni. Rasa nak sebut sekali lagi kat sini. Orang Melayu ni, orang Nusantara ni dia kurang berfikir. Marah orang dengar. Marah dengar. Kurang berfikir. Tak berapa minat fikir. Buktinya Mercedes bukan hebatlah tu, kereta hebat. Mari sini cerita pasal kereta lah. Bukan orang Melayu buat. BMW kan. Alah yang hebat-hebat saya nak sebut tak kerti pun. Ada lagi yang hebat pada tu lagi. Kita tahu BM Merc tu je. Ada lagi yang hebat, saya tak kerti nak sebut je. Hebat-hebat. Bangunan yang hebat-hebat walaupun buat dekat sekitar tapi teknologi luar. Malah semua perkara yang hebat bukan daripada kita. Dari segi keduniaan ni kan. Bukan daripada kita. Menandakan kita kurang berfikir. Kurang berfikir. Kalau kita fikir, kita yang akan bersaing dengan mereka. Jepun pun kuat fikir. Tu yang macam-macam boleh buat tu. Mesin basuh kita pakai Jepun. Padahal nak cari mesin basuh patuh syarak yang 100% payah. Padahal orang Islam berapa bilion ada. Negara malah kita lagi. Malaysia ni tak boleh nak buat ke? Hebat sangat kan kita ni. Tak boleh nak buat ke satu mesin basuh yang patuh syariah sungguh-sungguh? Ada yang boleh lah. Ya, boleh lah. Kalau masuk baju yang kena air kencing dalam tu, silap-silap tak sah basuhan tu. Silap-silap sah. Dia tengok bergantung pada cara kita guna. Dia tak boleh kalau masuk garanti sah punya cara basuhan. Bila ada mungkin dekat suar dalam ada air kencing sikit, ataupun mungkin anak punya seluar anak yang bukan ada taik seketul lah, yang ada air kencing-kencing macam tu kan, terpaksa kita basuh kat luar, perah dah tu baru masuk dalam mesin basuh. Ataupun kita basuh pakai mesin basuh, sebelum jemur kita basuh dulu kat luar. Tak ada ke yang patuh syariah sungguh? Program je nak buat, simple je. Memang ada pula satu dua, itu pun Jepun yang buat. Itu pun tak sengaja, dia buat bukan nak buat patuh syariah. Macam mana cara nak buat mesin basuh yang patuh syariah 100%, 100%? Ketika air masuk, ketika apa dia panggil, bilas, ataupun bukan bilas, kering kan tu, bilas lah kot. Bilas tu, air masuk ke atas, air keluar ke bawah. Macam yang semi auto tu. Semi auto kan boleh, air masuk ke atas, kita pusingkan dia, lepas tu kita buka air, letak apa dia panggil situ, rinse apa? So kita buka, jadi benda tu dah pusing. Air dah masuk ke atas. Sebab air nak berhenti, kita kena tutup. Kan nama bukan auto, semi auto. Kita buka je lah air tu penuh. Kalau kita biar, dia akan melimpah. Sebab dia bukan auto. Tapi kita buka pula, apa dia panggil, drain. Lupa dah, drain tu kan, pusing. Orang sini tak pakai yang semi auto lah, semua pakai auto. Tu tak tahu tu. Tekan drain tu, dia akan keluar air. Air masuk ke atas, air keluar ke bawah. Benda tu dah pusing. Masa basuhan terakhir, settle. Simple. Auto boleh buat? Boleh tak? Air keluar ke bawah, air masuk ke atas? Tak boleh. Simple aja programming. Patuh syariah 100%. Tak ada. Buktinya kita ni kurang fikir. Padahal buat apa ni, program je benda tu dekat dia punya papan tu. Jadi kalau kita tengok teknologi kereta, lori ambil daripada luar, peralatan kita ambil daripada luar. Kita ni kurang berfikir. Kita ni umat yang kurang berfikir. Kita ni Melayu lah maksudnya. Maka Allah bagi kita keistimewaan sikit sebab kita kurang fikir. Fikir banyak juga, kita kata fikir benda lain lah, kan? Jadi Allah bagi kita keistimewaan, iaitu kita lahir ataupun bangsa kita bersekali dengan agama dan bangsa sekali. Mana ada dalam dunia ni kalau sebut bangsa maknanya agama sekali? Malaysia, Melayu je. Kan ingat orang Cina nak kahwin dengan orang Melayu, nak masuk Islam lah. Keluarga dia kata apa? Masuk Melayu. Dia kan kata masuk Islam. Nak bagi tahu kalau sebut Melayu mesti Islam.
Islam mesti Melayu. Dia jadi macam tu. Mana ada macam tu? Islam, Melayu. Tapi agama, tapi bangsa kita ada. Tok nenek kita buat lah. Tu nikmat juga tu. Nikmat. Walaupun tak ada lagi sebut bangsa. Malah Pak Arab sekalipun. Asal Arab tu. Yahudi, Nasrani. Malah sebelum tu musyrik lah. Musyrikin. Tak semesti sebut Arab, Islam. Tak. Indonesia tak? Indonesia mesti Islam? Tak. Tapi Melayu mesti Islam. Walaupun dah bunyi-bunyi kan. Melayu tapi murtad ada dah bunyi-bunyi sikit-sikit macam tu. Tapi kalau nak kira daripada dulu sampai sekarang, yang peliknya orang perempuan nak kahwin dengan orang perempuan tu Islam, nak kahwin dengan lelaki tu kafir di Malaysia. Kena masuk Islam. Orang lelaki Islam nak kahwin dengan perempuan kafir, kena masuk Islam juga. Ini tidak adil. Orang kata tak adil. Kenapa? Tok nenek kita ni. Tu ada jasa mereka menggabungkan agama dan bangsa yang tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Jadi kita ni kurang fikir. Kalau Allah takdirkan kita ni macam belah India ke, belah Jepun ke, Korea ke, Taiwan ke, rasanya ada agak-agak masuk Islam tak? Tak berani kita. Kita bukan jenis fikir. Kalau orang jenis fikir, dia akan fikir. Okey, salah agama aku yang aku lahir-lahir macam ni. Agama cari agama lain. Yang Islam betul. Sebab fikir yang dapat Islam tu. Kita tak ada fikir. Bila kita tak fikir, kalau kita dilahirkan, Allah takdirkan kita sembah pokok ke, masa tu agama yang sembah pokok, agama yang berkaitan dengan roh ni. Agama apa nama? Spirit ni. Agama roh. Maksud sembah tok nenek dulu. Memang ada agama tu pun. Maka kita macam tu lah agaknya. Sebab kita bukan jenis fikir. Kita bukan jenis fikir. Tak. Jadi maka Allah bagi kita keistimewaan. Alhamdulillah. Tok nenek kita terfikir. Mungkin terfikir kot. Macam manalah anak cucu aku ni. Macam manalah anak cucu aku ni. Agama mereka. Akhir sekali digabungkan agama dan bangsa. Maka jadi satu-satunya bangsa yang disekalikan, berkembar. Tak mungkin kalau Melayu tak mungkin kafir. Seolah-olah macam tu. Sebenarnya tak macam tu, seolah-olah. Hebat tu. Hebat, maka bersyukurlah. Baik, kita masuk. Bab membaca doa iftitah. Bab membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah itu lepas takbiratul ihram. Membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Pertama, maksud doa iftitah adalah doa pembukaan. Itu nombor satu. Dia nak buka lah. Macam ni cara baca dia? Kita dah biasa baca, tapi mungkin kadang-kadang ada details yang kita slack sikit. Ada masalah sikit. Details yang halus-halus. Yang besar-besar mungkin tak ada masalah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kat sini pertama sekali mari kita tengok dari segi bacaan tu. Takut-takut ada silap lah masa kita pula. Masalah kat kita ni pula. Masa kita belajar dulu, mungkin masa kecil-kecil, masa time menyanyi tu, Allahu Akbar kabira tu, masa dulu kan kita nak hafalkan, main nyanyi-nyanyi macam tu dulu. Bimbang takut bawa sampai ketua. Dan biasanya memang sampai ketua pun bawa. Sebab benda ni tak bunyi kan, orang tak boleh tegur. Kalau Fatihah orang boleh tegur. Tahiyat orang tak boleh tegur sebab slow. Kalau dia hafal at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampai tua lah macam tu. Jadi kita tengok dulu sikit bacaan dia sikit. Takut-takut apa kita yang kita dah amal ni yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun begitu. Dari segi sebutan. Yang pertama hati-hati Allahu akbaru kabira. Allahu akbar kabira. Ini kita akan bahas asing sebab ini viral kan, telah viral setahun 2-3 tahun kebelakangan ni, dan diulang-ulang cerita tu. Yang Allahu akbaru kabira dengan Allahu akbar kabira. Kalau tengok pada baris ru tu,
Kita duk baca Allahu Akbar macam mana tu nanti akan datang kejap lagi. Kita ambil yang mudah-mudah dulu. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia sebab dia bukan ayat Quran, dia satu zikir. Dari segi hukum-hukum tajwid tu taklah seketat baca Quran. Jika tak ada pun okey. Tak ada pun tak ada masalah. Kalau ada baguslah. Contohnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dia kasira. Okeylah. Sebab baca pun laju-laju kan. Wasubha ada kat situ. Wajibul gunnah. Kena qalqalah sughra wasubha tak payahlah. Wasubha pun tak ada bunyi pun, tak ada lantunan pun. Ni bukan Quran. Jadi boleh baca wasubhanallahi bukratan wa asila. Tak perlu sampai tahap macam tu. Tapi kalau baca okeylah. Jadi kita boleh baca terus saja. Walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kadang-kadang kita sambung tapi macam mana? Kita sambung tapi kita tak sambung. Macam mana? Walhamdulillahi katsiran wa subha. Tapi walhamdulillahi katsira wa subha tak tarik nafas pun. Salah semua tu kan. Tapi tak ada masalah. Ini zikir aja. Wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati yang ni boleh lah. Inna salati boleh lah sebab ya kat situ kan. Inna salati wa nusuki. Inna salati wa nusuki bukan inna salati wa nusuki. Tidak, inna salati wa nusuki. Tapi masalah lah. Masalah budak-budak dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salah lah kat situ. Dia terikut. Inna salati, betul. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tengok betul tu. Wa mahyaya wa mamati. Tapi kalau kita duk hafal dulu masa kecil-kecil dulu, kita tak baca macam tu. Inna salati wa nusuki. Saya buat macam budak-budak lah kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tu salah tu. Wa mahyaya. Mana ada wa mahyaya? Wa mahyaya wa mamati. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Panjang kat situ. La syarika lahu. Walaupun dia tak ada kat situ. La syarika lahu. Tu dhamir tu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tu mana ada? Tu. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita tak perasan kadang-kadang begini. Kita baca wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Cubalah tengok betul. Jadi biar tepat sikit, kita ambil sebiji-sebiji. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Satu. Yang kedua, jangan bertukarlah wa ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Jangan berubah makna tu. Wa ana minal musyrikin wa ana dan sesungguhnya aku wa ma ana minal musyrikin dan aku bukan. Wa ma nafi tu maksudnya bukan. Aku bukan orang musyrik. Tapi wa ana minal muslimin, aku tergolong daripada orang-orang yang berserah diri Muslim. Ini sebenarnya ayat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika suruh sembelih anak dia Nabi Ismail. Dia baca inna salati dalam Quran ni. Saya tak ingat ayat berapa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalu muslimin. Ada lain sikit. Tu ayat Qurannya. Kita wa ana minal muslimin, bukan wa ana awwalu. So, kita bukan awal orang berserah diri, bukan. Nabi Ibrahim yang awal berserah diri. Apabila disuruh sembelih anak, wa ana minal muslimin, aku orang yang berserah diri sembelih anak. Bila Nabi Ismail ayahnya kata nak kena sembelih, wa ana minal muslimin, serah. Aku orang berserah diri. Siti Hajar
isteri Nabi Ibrahim, bila suami dia bagi tahu nak kena sembelih anak, wa ana minal muslimin, aku orang serah diri, serah. Itu asal. Tapi kita ambil, kita wa ana minal muslimin, tergolong dalam golongan daripada orang-orang yang berserah diri. Tu maksud dia. Cuma dalam ni dia ada bagi maksud tak? Oh, tak bagi maksud. Tak bagi maksud pun. Jadi itu sedikit yang takut-takut silap lah kalau kita tak perasan. Kemudian jangan bertukar wa ana minal muslimin kepada wa ana minal musyrikin lah. Ingat wa ma je. Wa ma tu banyak makna. Antara makna ma tu adalah tidak. Jadi kalau ada wa ma, tidak, mestilah musyrik. Kalau wa ana tak ada ma tu, maknanya mestilah muslim. Takut-takut bertukar lagi. Kemudian kalau kita tengok ana tu, jangan macam budak-budak dululah. Kalau kita tengok ana tu, dia ada alif nun alif, sepatutnya ana macam tu kan. Wa ma ana minal musyrikin, wa ana minal musyrikin, tapi kita baca wa ana minal, alif tu tak pakai. Kalau dalam Quran alif wa ana, alif nun alif, waw alif nun alif, alif tu tanda bulat. Kalau perasan lah, kalau dekat dalam Quran dia ada dua tanda bulat. Yang pertama, tanda bulat lonjong. Boleh tak kata? Tanda bulat tapi lonjong sikit. Bulat yang macam tu, macam ni. Tak rapat pula tu. Dia punya bulat tu. Tanda tu. Itu panggil sukun mati. Tapi ada satu lagi tanda bulat macam ni. Perasan tak? Bulat macam tu tak kira. Tak dibaca huruf tu bila bulat macam ni. Kalau tak perasan, ni cari, buka belek Quran je tengok balik. Ada dalam Quran dia macam ni. Tu, macam ni. Dia lonjong sikit macam ni. Yang tak rapat pun. Itu sukun tu lah. Yang mati-mati kita kata tu. Yang macam ni tu, perasan tak? Ada macam ni. Bulat betul-betul. Betul-betul bulat. Yang bulat tu membawa maksud huruf itu tidak dibaca. Huruf itu tidak dibaca. Jadi macam kita duk baca wala ana abidum ma'abattum. Wala ana abidum ma'abattum. Kalau kita tengok dalam Quran, wala ana waw alif nun alif. Alif nun alif. Patutnya wala ana abidum ma'abattum. Sepatutnya macam tu. Tapi kita tak pernah membaca macam tu. Kita baca wala ana abidum ma. Mana alif tu? Ada tanda bulat. Tak dibaca. Samalah dalam ni. Kalau kita tengok wa ma ana. Sebab tu wa ma ana minal musyrikin. Tapi tak baca wa ma ana minal musyrikin. Sebab atas tu ada bulat sebenarnya. Tak dibaca tu kaedah dia lah. Nak bahas sebab kaedah tu panjang pula. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ana qul innama ana basyarum. Sepatutnya qul innama ana alif nun alif. Jadi qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Tapi kita tak baca tu. Kita baca qul innama ana basyarum. Maknanya alif tu dia ada tanda bulat tu. Dengan maksud tak dibaca huruf itu. Tak dibaca huruf itu. Okey, habis. Itu detail-detail takut tersilap, tapi tak silap kot. Baik, kita tengok pula. Dalam apa kitab kita, kitab kita jelas disebut, ditulis ra tu, tanda ra tu hidup. Hidup tu maksud tanda depan dhammah. Jadi selama ni kalau kita ingatlah, mak-mak kita, ustaz-ustaz, tok-tok guru kita dulu ajar baca, kita hafal doa iftitah, bukan kita hafal baca kitab. Tidak. Ke macam tu kita hafal, ambil, kita pun baca Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Kita hafal macam tu ke? Tak. Tahu-tahu dah pandai kan? Sama juga yang zikir lepas sembahyang. Ayat kursi tu mana hafal? Ambil hafal ayat kursi. Allahu la ilaha illa. Mana ada? Tahu-tahu dah pandai. Tahu-tahu dah pandai. Tu tok nenek kita tu. Mak-mak kita duk ajar. Malah kalau di masjid duduk dia baca, tu kita dapat automatik tanpa kita hafal. Dapat secara automatik. Macam tu juga doa iftitah. Kita tak ada tengok, kita baca ulang, baca ramai-ramai ke, tahu-tahu je dah hafal doa iftitah. Tapi bila kita baca, yang dia ajar Allahu akbar kabira, bukan Allahu akbaru kabira. Baru 2-3 tahun ni je di viral kan.
kena baca Allahu Akbaru kabira. Tak boleh, tak betul lah. Tak betul jika baca Allahu Akbar kabira. Tak betul. Baru je. Pasal tak? Ada dia punya video. Kalau tak pernah jumpa, cari. Dalam YouTube ada, dalam Facebook pun ada. Ustaz-ustaz lah juga yang cakap ni. Ada daripada Indonesia ada, daripada Malaysia ada. Dia kata Allahu Akbaru kabira. Itu yang betul. Sebab kita nak sambung kan, nak wasal. Jadi tengok ra tu kan baris depan. Ada tak baris? Ada baris kan? Baris depan kan? Allahu Akbaru kabira. Tu yang betul. Tapi kita duk amal dulu salah. Ya ke? Let lu. Jangan cepat sangat. Sebab bacaan yang tepat adalah Allahu Akbar kabira walaupun dia baris depan. Mari kita tengok beberapa perkara. Yang pertama, afdalnya baca ra tu mati. Walaupun dia tu baris depan dhammah. Sunat baca afdal, bukan sunat. Afdal baca mati. Bukannya dhammah. Tapi kalau baca dhammah sunat. Maksudnya Allahu Akbaru kabira sunat. Allahu Akbar kabira afdal. Sunat dengan afdal tinggi, afdal lagi. Ada pahala ekstra. Jadi kalau kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi qatan wa asila, kita dapat dua pahala. Pahala pertama baca doa iftitah, pahala kedua matikan ra. Walaupun kita bersambung. Kalau kita baca macam ni, Allahu Akbar kabira, memang matilah sebab kita memang nak berhenti. Ini tak, kita nak sambung, wasal. Jadi Allahu Akbar kabira, mati juga. Ya, dengan kita sambung dan kita matikan ra, walaupun ra tu baris depan, dapat pahala ekstra satu lagi pahala ekstra. Bukan Allahu Akbaru kabira dapat sunat. Dapat sunat Allahu Akbaru, tapi Allahu Akbar kabira tambah satu lagi afdal. Jadi tak bolehlah kata salah. Kata boleh baca dua wajah, dua bacaan, baru cantik. Jangan kata salah. Boleh baca dua cara. Yang kita duk baca tu boleh, dan kita juga boleh baca Allahu Akbaru kabira, dan boleh juga baca Allahu Akbar kabira. Tapi yang viral tu bukan macam tu. Yang viral tu Allahu Akbaru kabira. Yang betul Allahu Akbar kabira salah. Tu tengok tu. Dia kata cari mana-mana kitab, mana-mana, cuba tengok ra tu masih baris depan. Memang memang macam tu. Okey. Kenapa macam tu? Dan masalahnya, masalah sini kerana kita tak tarik nafas. Kalau Allahu Akbar kabira, tak ada orang bertikai. Tapi sebenarnya dah dah berputus di antara Allahu Akbar tu, kabira tu dah terputus tu. Terputus tu maksudnya Allahu Akbar kabira. Macam apa? Macam mana? Banggali macam mana? Banggali jual apa? Apa tu cerita yang lama ni, salah berhenti. Saya pun dah lupa dah. Banggali bawah rumah apa? Bukan macam mana? Banggali makan macam mana, saya pun dah lupa dah. Dia salah berhenti, maka jadi lain. Jadi lain. Nak cerita lain. Jadi maknanya kita berhenti tu kena tepat juga. Jadi kalau Allahu Akbar kabira, tak kena tu. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lepas tu kabira, Maha besar lagi. Macam mana besar tu kembali kepada mana? Jadi nak tak nak kita kena sambung. Cuma adakah kena dhammah ataupun kena sukun? Afdal sukun, matikan walaupun sambung. Dia dipanggil saktah. Saktah lah. Allahu Akbar kabira. Tapi kita baca tak ada saktah-saktah pun. Allahu Akbar kabira. Dia macam saktah. Saktah dia panggil saktatun latifatun jiddan. Saktah ni dia sambung tanpa tarik nafas. Kan? Mimma raqadina hadza ma wa'ada ar-rahman, surah Yasin tu. Man raqa, kan? Maksudnya berhenti, tak tarik nafas, sambung. Tu dah panggil saktah. Dan saktah ni adalah satu hukum waqaf yang lemah lembut. Dia panggil saktatun latifatun jiddan. Satu waqaf yang lemah lembut, tu saktah. Dia waqaf. Waqaf tu maksud berhenti lah. Wasal tu sambung. Waqaf tu berhenti. Kita pun jadi Melayu. Waqaf jadi Melayu lah. Rasa jadi Melayu dah. Aku nak wakaf lah. Nak wakaf. Apa maksud wakaf? Aku nak wakaf tanah, katalah. Aku nak wakaf bangunan. Maksudnya wakaf tu maksudnya berhenti.
Aku nak wakaf nak wakaf tanah aku. Maksudnya aku nak berhentikan tanah aku. Berhenti apa? Tanah tu aku punya. Hak milik aku. Sekarang aku nak wakaf. Maksudnya nak wakaf tu maksudnya lillahi ta'ala. Nak buat masjid lah kata. Aku nak wakaf buat masjid. Jadi dia kawan kat situ, aku telah berhentikan hak milik aku. Lepas ni Allah punya. Istilah je tu. Semua Allah punya. Cuma sekarang ni aku punya. Bermula sekarang aku wakaf. Aku berhenti. Bukan aku punya lagi. Allah punya. Tu panggil wakaf. Tu kita panggil wakaf tu. Tu asal usul. Kita panggil wakaf. Jadi aku nak wakaf lah. Ni ambil lah aku wakaf. Aku ambil. Ni sejadah ni. Saya nak wakaf sejadah ni je. Dekat masjid ni. Wakaf tu maksud ni saya punya. Aku beli ni. Tapi aku nak letak kat masjid. Bukan aku punya dah. Masjid punya. Bila masjid maknanya rumah Allah kan. Allah punya. Memang semua Allah punya. Cuma dari segi istilah aja. Kita panggil Baitullah. Rumah Allah. Habis rumah yang kita beli tu bukan Allah punya. Semua Allah punya. Istilah je kita panggil tu kita punya. Ini Allah punya. Kenapa pula ini Allah punya? Sebab tak ada pemilik. Tak ada pemilik. Ada orang mengaku masjid ni dia punya. Mana ada? Tak boleh mengaku. Jadi bila tak ada pemilik, kembalikan kepada Allah. Baitullah, Kaabah tu siapa punya? Mana ada? Mana ada orang mengaku dia punya? Bila tak ada owner, kembalikan kepada Allah. Jadi Allah punya. Istilah je tu. Jadi bila tak ada owner, maka kita serah pada Allah. Jadi sekarang ni owner ni aku. Sekarang aku nak stop, bukan aku punya dah. Tapi siapa punya? Allah punya. Sebab tu wakaf. Hentikan hak milik. Tu masuk wakaf. Wasal tu masuk sambung. Jadi kalau katalah saktah ni maksudnya wakaf, maksudnya berhenti. Stop. Cuma saktah ni stop, berhenti yang lemah lembut. Tapi nak tanya, dia berhenti ke? Ya, dia berhenti. Dia wakaf. Oleh kerana dia berhenti, namanya tetap berhenti. Tujuannya untuk mengasingkan dua perkataan yang mempunyai makna yang berbeza. Takut menimbulkan kesamaran. Sebab tu disunatkan saktah. Malah saktah dia tadi tu namanya wakaf juga. Wakaf ada banyak jenis. Antara jenis wakaf tam ada. Perasan tak? Kadang-kadang wakaf apa? Bukan jim. Wakaf mim Mim. Wakaf Jibril dia panggil. Tu kena ngaji juga dalam tu. Ada wakaf tam. Wakaf sempurna. Ada wakaf tu ada mim macam tu. Bukan mim iqlab tu. Mim dia lain sikit. Semua kena tahu tu. Mim tu wakaf juga. Jibril berhenti di situ. Jadi banyak jenis wakaf. Antara jenis wakaf adalah saktah, iaitu berhenti tapi tak tarik nafas. Ini macam saktah. Jadi Allahu Akbar kabira. Sama lah juga. Macam tak berhenti, bukti berhenti, matikan roh. Tapi tak tarik nafas, macam sambung. Boleh ke baca? Afdal baca macam tu. Afdal. Waqaf satu sunat, bukan. Matikan roh satu sunat, baca satu sunat. Matikan roh satu sunat, baca doa iftitah satu sunat. Jadi dapat dua sunat. Jadi boleh ke matikan roh walaupun nyawasal? Boleh. Walaupun dia baris dhammah, walaupun dia baris depan. Kalau ikut hukum i'rab memang salah lah. Tapi yang warid datang daripada Nabi SAW, daripada hadis Nabi, memang mati. Mati roh tu mati. Sebab sebenarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukan wasilah, Nabi tak ajar sebenarnya. Nabi ajar wajah tu sampai habis. Nabi tak ajar Allahu Akbar kabira. Tapi sahabat dia reka. Dia sembahyang belakang Nabi, dia reka. Dia buat sendiri. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukan wasilah, wajah tu sampai habis. Habis sembahyang, Nabi tanya, siapa yang baca sesuatu sebelum baca wajah tu yang aku ajar tadi? Nabi dengar, walaupun dia baca slow tapi Nabi dengar. Siapa? Mula-mula tak mengaku. Tapi Nabi tanya 2-3 kali, tak boleh kena mengaku. Sebab bila Nabi seru, kena jawab dengan segera. Dia takut nak mengaku tu sebab takut kena marah. Takut kena marah. Siapa yang baca doa sebelum wajah tu ada baca sesuatu? Akhirnya sahabat mengaku, seorang sahabat kata, aku baca ya Rasulullah. Apa kau baca? Allahu Akbar kabira. Tu bukan ru. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah biqaratan wa asila. Lepas tu baru wajah tu Nabi kata, laqad ra'aitu abwabas samai futihat lahunna. Aku tengok pintu langit terbuka kerana doa tersebut, dan lebih daripada 30 malaikat berebut nak bawa catatan amalan tu kepada Allah.
Wah, kenapa malaikat sibuk berebut nak bawa? Malaikat ni dia macam kita juga. Kalau dapat menyampaikan berita cepat, maka dia akan naik pangkat. Malaikat dia dapat apa? Dia nak buat naik, nak persembahkan pada Allah. Jadi masih dia bawa amalan tu, dia bawa tu untuk mempersembahkan pada Allah, maka dia dapat naik pangkat. Naik pangkat. Sebab tu berebut tu. Banyak kita tengok hadis-hadis. Malaikat berebut, malaikat berebut, malaikat berebut. Apa sibuk-sibuk berebut? Ikut tugas masing-masing. Sebenarnya yang berebut tu macam ni. Kita kadang salah faham, kita panggil Israel cabut nyawa. Memang Israel tu cabut nyawa. Satu, Israel ni dia bukannya, dia memang betul malaikat satu. Tapi Israel juga ada dua makna. Pertama malaikat yang wajib kita imani. Yang kedua department Israel. Dalam department Israel tu banyak pekerja-pekerja Israel. Maksudnya semua tu malaikat Israel. Yang satu ketua, dia ada 10 yang wajib kita imani. 10 ketua-ketua malaikat. Tapi malaikat maut bukan satu. Bukan satu je. Ramai, dia ada department dia. Yang memberi rezeki. Yang memberi apa kan? Yang menurunkan rezeki, bukan memberi. Allah memberi rezeki. Yang menurunkan rezeki. Bukannya Mikael satu, tidak. Mikael satu ya ketua yang kita wajib imani. Dia ada department. Ada jabatan. Semua penuh Mikael kat situ. Jadi yang nak malaikat rahmat bukan satu je. Department rahmat macam tu kot. Dia ada dia punya kementerian asing-asing. Macam tu kot. Jadi sebab tu berebut. Sebab memang kerja dia untuk mengambil amalan-amalan baik untuk bawa ke langit. Sebab tu berebut tu. Jadi yang catat raqib atid. Ma yalfidhu min qalin ila ladaihi raqibun atid. Ada memang ada satu-satu. Tapi orang lain pun ada. Department raqib atid dia panggil. Department catatan. Catat. Nak catat apa baik, apa buruk. Macam tu juga yang siksa dalam kubur. Yang apa munkar, nakir kan. Munkar dan nakir. Bukan ada dua je. Tapi yang besar tu ya. Yang ketua. Memang ada satu. Yang satu tu ketua. Yang lain ada lagi banyak. Yang lain. Dia panggil macam soalan macam jabatan. Sebab tu berebut tu. Maka dengan baca sahabat tu baca, malaikat berebut nak naik pangkat, nak bawa. Macam kita lah, dapat berita viral terus. Tengok salah. Lepas tu tak kata, minta maaf ya, yang viral tu salah. Amboi, senang kau je. Jangan cepat sangat weh. Sebab bila dah benda tu dah viral, kita dapat, kita share kan. Viral, forward. Bila forward pergi, salah. Kita pun palsu. Kita yang sebar tu, lepas tu kita tu nak tulis palsu. Sebenarnya yang aku sebar tadi palsu. Agak-agak boleh? Tak boleh. Dia perumpamaan bulu ayam yang apa buang habuk tu, bulu apa dia panggil tu, bulu ayam lah kan, bulu tu yang buang habuk tu. Sementara kita nak pergi ke nak pergi daripada sini balik rumah jalan kaki. Daripada sini, daripada masjid balik rumah je jalan kaki. Kita ambil sambil jalan tu kita buang satu. Kita apa? Cabut. Sampai rumah botak dah. Tinggal tu je. Boleh rotan anak dah. Benda tinggal tu. Tinggal rotan je. Okey. Kemudian itu subuh. Zuhur nak datang nanti semayang, cuba kutip balik. Boleh? Tak boleh. Macam tu juga. Dah viral pergi, tak payahlah minta maaf ya. Yang saya viralkan tadi minta maaf salah. Palsu sebenarnya. Agak-agak semua yang dapat tu dapat balik ke yang palsu tu? Yang tak dapat. Jadi ada yang tukar percaya. Bahaya, hati-hati dengan viral. Tapi malaikat tak apa. Malaikat dia bawa yang benar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kenapa kena matikan roh tu walaupun dia baris depan? Dia ada satu setengah ulama mengatakan hadis Nabi, setengah kata bukan hadis, perkataan ulama, iaitu at-takbir jazmun. Takbir tu jazam. Allahu akbar, jazam. Bila jazam tu putus. Tak ada taradud, tak ada 50-50, tak ada. Sungguh. Jadi oleh kerana itu, salah satu alamat jazam adalah sukun. Jadi kerana itu sukun tu mati. Jadi kerana itu dimatikan roh menandakan putus, yakin, jazam sungguh-sungguh Allah Maha Besar. Walaupun barisnya dhammah tetap kena sukun, tetap afdal matikan juga. Allahu akbar. Dia tak ada Allahu akbaru. Dia tak berapa macam mantap kan. Allahu akbaru. Tapi Allahu akbar dia lain. Allahu akbar dia lain. Allahu akbaru dia tak. Jadi kerana itulah disunatkan untuk mati. Malah bukan dalam apa nama ni?
dalam doa iftitah je, dalam azan, dalam takbir raya, semua sunat mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat Allahu Akbarullahu Akbar. Sunat. Afdal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah dengar orang? Pernah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah juga. Tapi kenapa yang ni kata Allahu Akbar, Allahu Akbar? Lagi afdal Allahu Akbar, tarik nafas. Lepas tu Allahu Akbar, tarik nafas. Allahu Akbar, tarik nafas. Allahu Akbar. Tak jadi lagu lah kalau azan. Tapi kalau sekurang-kurangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita kata azan apa macam tu, kan nak sambung, sepatutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar lah. Tapi kenapa azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak tarik nafas pun? Sama je. Afdal memang mati. Bila takbir, afdal sukun, afdal mati kara tu. Macam tu juga takbir raya. Takbir raya sunat Allahu Akbar, Allah. Macam raya lah. Kita nak puasa ni. Dia Allahu Akbar, Allah kan? Sunat. Tapi afdal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tak tarik nafas. Sama je. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. Setengah riwayat kata 34. Kan? Ada ke Allahu Akbar, Allahu Akbar? Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau baca macam tu sekalipun tak dapat fadilat 33. Subhanallahi, 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 subhanallah. Tak dapat fadilat 33. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dikatakan sambung. Kan kita tak tarik nafas. Lainlah alhamdulillah. Baru betul. Tak kena. Sunat 33 kali, niat kita nak mati maka mati walaupun kita tak tarik nafas. Jadi subhanallah. Satu nafas tu sampai 10. Kadang-kadang satu nafas tu boleh 15. Dua nafas habis 33. Dua nafas. Adakah kita dapat fazilat 33? Ya, dapat. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak dapat. Contoh Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Baru satu. 9 dah padahal. Baru satu je dapat. Baru tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang nak 33. Sama ada 33 yang afdal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmul lagi habis lah. Allahu Akbar. 33. Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah, perut rasa kat hati. Tu kita nak, tapi tak boleh buat. Subhanallah. Sucikan Allah. Subhanallah. Itu satu. Tapi kalau nak laju-laju, subhanallah. Bukan subhanallah. Jika sambung, tak apa, sunat. Cuma tak dapat pahala 33 lah. Kita nak 33. Jadi maksud di situ, kita kena berhenti ataupun niat berhenti walaupun tak berhenti. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, niat nak berhenti. Sebab tu kita matikan ra tu. Tapi tak berhenti pun. Niat berhenti, memadai. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, niat nak sambung. Maka tak dapatlah 33 sebab kita niat nak sambung. Niat kat dalam hati kita. Macam itulah. Nak baca apa, nak baca macam kita buat macam tahlil. Kan? Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tarik nafas pun. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Satu nafas kadang-kadang. Mana ada? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu nafas tapi mati. Sepatutnya qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid walam yulad. Apa? Waris apa kat situ? Lam yalid walam yulad. Du. Lupa. Di. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Baris dal tu ada apa? Maksudnya sambung sepatutnya. Tapi kita tak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita salah kalau nak kira tu. Yang betul qul huwallahu ahadunillahus samad. Tu yang betul. Kenapa kita boleh je buat yang tu? Memang boleh pun. Sebab kita niat nak berhenti. Kita niat zikir. Kita dah niat tu zikir dah. Maka tak ada masalah. Kalau kita niat baca Quran tak boleh lah. Macam mana niat baca Quran?
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kan bunyi Quran tu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Tahlil mana ada baca macam baca Quran? Kenapa? Kita dah niat zikir. Bila kita niat zikir, boleh sambung aja. Dengan yang penting niat aja. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Tak payahlah, kita memang dah biasa buat. Tapi bila masuk bab ni, Allahu akbaru kabira. Dulu Allahu akbar kabira, tiba-tiba kali ni Allahu akbar kuat pula tu, dia tegan nak bagi tahu aku baru dapat. Bukan baru dapat, aku baca betul lah. Korang baca salah. Allahu akbaru kabira. Alhamdulillah. Amboi, nak bagi tahu. Padahal sunat baca macam tu. Afdal matikan ajalah. Dah betul dah kita buat. Habis berkaitan dengan sedikit details. Ada sikit lagi, satu lagi. Iaitu doa iftitah dia ada khilaf, berlaku khilaf di kalangan ulama bahawasanya ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i sunat doa iftitah. Pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i juga, malah mazhab lain ada yang kata wajib. Kalau tak baca berdosa. Mazhab lain yang mengatakan doa iftitah tu wajib, tak baca berdosa tapi sah sembahyang. Sebab dia ada wajib, dia ada rukun. Mazhab kita tidak. Wajib, rukun sama. Kan? Sembahyang fardu 5 waktu, wajib 5 waktu. Tapi mazhab yang lain, dia wajib dan fardu dia berbeza. Kita wajib dengan fardu beza dekat haji je kan? Ada wajib haji, fardu wajib. Tu je beza. Tapi dalam masalah selain pada haji, kita sama fardu dengan rukun. Jadi fardu dengan rukun tu wajib lah. Jadi contohnya pada mazhab yang lain, tahiyat awal tu wajib. Kita sunat abad, dia wajib. Tapi dia tak buat sunat, tak buat tahiyat awal, tak sengaja, sunat sujud sahwi, sengaja batal. Dia macam tu, dia ada hukum lain. Kerana tahiyat awal tu adalah wajib, tak buat wajib, sah sembahyang. Dia lebih kurang macam ni lah, macam haji juga. Tak buat yang wajib, iaitu tahiyat awal, sah sembahyang. Mazhab lain ni. Tapi tak buat dengan sengaja, dan tak sujud sahwi, batal sembahyang. Dia buat dengan sengaja, dia buat dengan sengaja, sujud sahwi, buat dengan sengaja, tak sujud sahwi, batal sembahyang. Sebab dia wajib. Terlupa tapi tak sujud sahwi, tak batal. Faham tak? Sebab dia tu wajib, dia bukan rukun. Jadi ada sedikit perbezaan tu lah. Jadi ada mazhab, malah pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i sekalipun, doa iftitah tu wajib, kena baca, wajib. Dan pendapat muktamad kata sunat, yang kita doa amal ni sunat lah. Jadi oleh sebab dia tu wajib, maka meninggalkan doa iftitah hukumnya makruh, sama ada solat fardu atau solat sunat. Ini biasa orang duk buat sembahyang sunat tak baca doa iftitah, jadi hukum makruh. Berbeza dengan surah. Baca surah, tak ada satu ulama kata wajib. Semua kata baca surah tu sunat. Sunat ayat baca surah. Jadi baca surah tu sunat. Kalau kita nak tengok dari segi martabat, baca surah dengan baca doa iftitah mana lagi besar? Sebab baca doa iftitah ada ulama kata wajib. Baca surah tak ada ulama pun kata wajib, semua kata sunat. Sepakat semua kata sunat. Maka secara automatik doa iftitah naik pangkat. Naik pangkat sebagai sunat yang sangat dituntut. Sunat juga, hai'ah juga, tapi sangat dituntut. Sebab ada ulama kata wajib, bagi meraihkan ulama yang kata wajib, maka dia naik pangkat pahala besar. Tapi kalau surah, tak ada satu pun yang kata wajib baca surah. Maka kat sini kesilapan kita dari segi keutamaan, kita sembahyang, kita baca surah tapi tak baca doa iftitah. Terbalik kod. Sepatutnya kalau nak buat macam tu, baca doa iftitah, tak payah baca surah. Kalau malas itulah. Kalau nak baca semua baguslah. Doa iftitah baca, surah pun baca. Tapi kita kebanyakannya kita akan baca solat hajat, solat qabliyah ba'diyah, mungkin solat witir. Solat witir ketika jadi imam, jadi imam kita boleh perasan Allah, sembahyang tarawih kan, Allahu akbar, bismillah terus. Masa bila doa iftitah? Lepas tu baca surah. Baca surah macam-macam lah. Ada kesabbih isma rabbikal a'la ke, baca kuliah ke, baca 3 kul ke, tak penting tak kisahlah. Cuma surah baca, doa iftitah tak baca. Loh, baik doa iftitah baca, surah tak baca. Tapi pelik pula kalau jadi imam lah. Nanti rukuk makmum tak sebab baca Fatihah pula.
keutamaan tu kita silap. Kita tinggalkan yang sangat mahal untuk kita buat yang mahal. Kena cakap mahal lah dua-dua. Takkan nak cakap buat murah kot. Baca surah murah ke? Mahal lah juga. Kita tinggal yang sangat mahal kerana nak buat yang mahal. Kita tinggal doa iftitah sangat mahal. Kita tinggal doa iftitah yang sangat mahal, kita buat yang mahal, iaitu surah. Dalam masalah dunia, kita reti pilih yang terbaik. Yang ni murah je, yang ni tak elok sikit. Yang ni elok, ambil yang elok, reti. Yang ni elok, ambil yang ni lebih elok, reti pula. Harga tayar apa macam-macam brand ada. Brand ni Silverstone, harga ni sama. Baik ambil Silverstone lah, elok sikit. Tahu nak pilih harga sama, tahu dia nak pilih, sebab itu untunglah sikit, sebab dia elok sikit, tahan lama. Itu dalam masalah dunia. Dalam masalah akhirat, janji buat tak? Janji buat, okey lah tu. Tu kita. Masalah dunia kita detail sungguh-sungguh cari. Nak makan, nak masuk dalam perut kita jadi tahi pun detail kita ambil. Yang ini tak boleh buruk-buruk, yang ni kena segar lah, itulah, inilah. Padahal nak makan sedap kat mulut je, masuk tekak tak sedap dah, tak ada dah. Masuk dalam perut tak jadi sedap dah, keluar tahi lagi lepas pada tu. Kita jaga. Tapi masalah agama kita, masalah ibadah kita bukan habis kat situ. Dia akan sampai ke padang mahsyar nanti. Tapi kita janji buat cukup lah. Janji buat, janji ada. Tu silap kita. Jadi sepatutnya doa iftitah tak boleh tinggal. Okey, cuma kau apa dah ni? Boleh start lah. Cuma doa iftitah ada dua. Yang kita duk baca tu dua. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu doa iftitah. Wajah tu sampai habis doa iftitah yang kedua. Jadi kalau kita malas baca panjang-panjang, bacalah doa iftitah pendek. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dah lepas dah makruh. Sebab tak baca doa iftitah tu makruh. Lepas dah makruh, dah dapat pahala doa iftitah. Kalau rajin, barulah baca wajah tu. Kalau tengah-tengah nak kata rajin, tak apa rajin, baca wajah tu je, tak payah baca Allahu Akbar kabira. Berkira sungguh kita nak ibadah kan. Sikit pun berkira. Nak macam mana? Tak apalah. Jadi kurang-kurang bacalah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sebab Nabi kata, aku melihat pintu langit dibuka dan aku melihat berebut malaikat nak ambil. Mana besarlah benda tu. Janganlah tinggal bacaan tu. Doa iftitah, solat sunat pun sama, solat fardu pun sama. Solat fardu mungkin tak ada masalah. Solat sunat tu jangan tinggal, rugi. Tidak cerdik dalam beribadah, boleh kata macam tu lah. Dan yang terakhir adalah bila namanya doa iftitah, maksud iftitah adalah permulaan. Muqaddimah lah, itu maksud iftitah, pembukaan. Jadi bila doa iftitah tu adalah pembukaan, doa pembukaan, jika dah baca yang lain, dia baca doa iftitah balik, tak dapat pahala dah. Dia kena, bila dia tu pembukaan, dia kena baca ketika pembukaan lah. Allahu Akbar, masuk sembahyang kan? Pembukaan Allahu Akbar kabira, ataupun wajah tu mula di situ. Tapi Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alamak, lupa baca doa iftitah, tak sunat dah, stop. Kalau dia baca Allahu Akbar kabira wajah tu, dah tak dapat dah fadilat doa iftitah. Sebab dia dah jadi tak pembukaan, dia buka dengan a'udzubillah. Ataupun Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allah, lupalah pula nak baca doa iftitah, tak payah ulang balik, tak payah undur, berhenti kejap, Allahu Akbar, tak perlu dah, kerana tak dapat fadilat dah. Nak dapat fadilat doa iftitah, kena baca di permulaan, tak boleh ada yang lain sebelum tu. Bila ada lain sebelum tu, yang sebelum tu lah iftitah. Baca a'udzubillah jadi iftitah, jadi tak dapat dah. Jadi tak boleh. Jangan, kalau terlanjur membaca ta'awuz, a'udzubillah, terlanjur membaca Fatihah, maka tak disunatkan dah, tak disunatkan ulang. Kalau ulang tak batal, tapi fadilat tu tak dapat dah. Membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akan datanglah kot. Ada beberapa bacaan a'udzubillah, ada a'udzubillah a'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim, ada a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamazati wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, a'udzubillahil 'azimi minasyaitonir rajim, a'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Macam-macam ta'awuz. Cuma yang paling afdal, tak payah tukarlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim lah.
Fa idza qara'na al-Quran fasta'iz billahi minasyaitanir rajim kan. Kita akan datang tu. Pukul apa dah? Cukup dah. Tunggu dulu. Kita sambung kita berhenti dekat ta'awuz. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.